Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kelas hari ini insya-Allah, pertama sekali saya ingin membuat ta'aruf kepada diri saya. Saya adalah Ustaz Nur Effendi bin Ahmad Sukri. Saya adalah sebenarnya pensyarah daripada Pusat Matrikulasi. Jadi pada semester ini saya telah diamanahkan untuk membantu Fakulti Pendidikan bagi mengajar subjek khat. Okay, untuk pengetahuan, subjek khat ini saya pernah ajar pada pelajar-pelajar diploma dulu, iaitu diploma perguruan. So masa tu pelajar-pelajar saya adalah daripada kalangan guru-guru JAIS sekitar tahun 2008, 2009, 2010 begitu. Jadi kemudian pernah juga pada tahun 2011 ataupun 2012 begitu untuk pelajar di peringkat ijazah sarjana muda lah, DFP juga. Dan pada semester ini saya diberikan lagi, saya anggap dia sebagai satu peluang lah untuk saya mengajar subjek ni. Okey. Latar belakang pendidikan saya adalah graduan daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIAM, dalam bidang bahasa Arab. Dan di peringkat masters juga saya ambil di UIAM juga. Kemudian saya mula bertugas di KUIS sejak tahun 2004 sebagai pensyarah, sehinggalah sekarang. Jadi lebih kurang 15 tahun saya telah berkhidmat di KUIS. Jadi pengalaman itu banyaklah, berjumpa pelbagai ragam macam-macam lah pelajar ni di pelbagai peringkat, sama ada peringkat diploma, peringkat ijazah sarjana muda, dan sekarang ni saya mengajar di Pusat Matrikulasi. Sekarang ni saya berada di Pusat Matrikulasi sebagai Timbalan Dekan Hal Ehwal Mahasiswa. Jadi saya sukalah orang kata berjumpa dengan adik-adik semua. Saya harap dengan pertemuan kita ni akan boleh menghasilkan sesuatu lah. Kalau untuk subjek ni kita nak semua yang belajar khat, mereka tahu teknik yang betul ketika mempelajari, ketika mempraktikkan tulisan khat. Okey. Ramai orang boleh menulis, tetapi tidak ramai orang yang boleh menulis dengan mengikut kaedah. Jadi pada semester ni kita akan mempelajari 3 jenis khat yang asas, iaitu khat yang paling popular lah, yang kadang-kadang kita salah guna juga. Kalau orang tanya, awak tulisan awak cantik ni, awak guna khat apa? Saya guna khat nasakh. Bila guru atau pakar melihat tulisan kita, rupa-rupanya bukan khat nasakh, ada yang bukan sepenuhnya
khat nasakh, bukan secara total. Ada yang mungkin 80% ikut khat nasakh, ada yang 50% ikut khat nasakh, ada yang kurang daripada itu lagi. Jadi sekarang ni dengan adanya subjek ni, kita nak tahu macam mana khat nasakh ini, cara penulisannya, supaya kita dapat menulis khat nasakh ini dengan cara yang paling terbaik mengikut kaedah. Kalau orang yang mempraktikkan khat nasakh ni sebenarnya, ataupun mana-mana jenis khat, sebenarnya dia perlukan satu tempoh masa untuk kita mempraktik dengan kaedah yang terperinci. Okey, bukan kita belajar, kita tulis, kemudian nanti bila kita nak praktikkan, kita dah tak rujuk dah. Okey, kita dah tak rujuk dah kaedah. Maksudnya kita rasa kita dah hafal lah kaedah tu. Tidak. Okey, sebenarnya kita dari masa ke semasa, selepas kita, contohnya kita menghasilkan karya khat. Contoh kalau nanti saya akan bagi assignment kan, semasa antum menghasilkan tu, antum akan cek ni betul tak, cara tulis alif ni betul ke, cara sambung huruf ba dengan huruf yang berikut ni adakah betul, adakah cukup ukurannya dan sebagainya. Okey, yang ni, kemahiran ini orang kata memerlukan kesabaran. Dia tak boleh orang yang tak sabar, orang yang tergopoh-gopoh, orang yang nak cepat dapat ilmu, orang yang mudah jemu. Itu bukan kualiti yang perlu ada pada seorang pelajar. Untuk belajar khat, pertama kita kena sabar, kita kena tenang. Okey, kerana khat ini adalah satu benda yang saya boleh katakan adalah seni. Untuk mendapatkan seni yang halus itu perlu dengan jiwa yang sabar, dengan jiwa yang tenang. Itu pengalaman saya lah. Okey, mungkin ada yang tanya, Ustaz belajar khat dekat mana? Saya sebenarnya belajar khat sejak daripada sekolah menengah. Itu secara serius di sekolah menengah lah. Okey, semasa di sekolah menengah saya ada subjek khat semasa di tingkatan 1. Tapi untungnya saya pada masa itu adalah guru yang mengajar saya itu adalah guru yang memang sangat berbakat. Okey, guru yang sangat berbakat. Dan guru itu dia menjalankan kerja-kerja melukis mural dengan khat. Mural tu dinding ya, dinding sekolah dengan khat. Jadi kebetulan masa tu di sekolah saya dinding sekolah dipenuhi dengan khat-khat ustaz tu. Jadi dia menambahkan lagi kekaguman saya kepada ustaz tersebut, dan juga saya sangat menghargai, saya jadi orang yang sangat menghargai tentang bakat yang seperti ini. Kerana bakat yang seperti ini bukan mudah untuk diperolehi, kerana dia memerlukan masa yang panjang. Jadi permulaan saya timbul minat itu pada tingkatan 1. Selepas itu saya belum dapat capai lagi penulisan khat yang mencapai standard yang pada saya yang memuaskan. Kemudian tingkatan 2 saya belajar lagi, tingkatan 3 saya belajar lagi. Okey, dalam tempoh saya belajar tu, saya sediakan satu buku khas untuk saya praktis setiap hari. Buku tu buku conteng. Okey, buku tu adalah buku conteng.
yang saya gunakan untuk saya conteng dan praktis huruf-huruf yang ditulis di dalam kelas masa tu. Semasa saya di tingkatan 3, saya punya khat sudah semakin baik lah, tetapi belum betul-betul memuaskan hati saya. Jadi masa tingkatan 4 dah tak ada subjek khat. So saya terus belajar dengan membuat rujukan sendiri. Saya pergi ke library di JAKIM. Saya membuat rujukan sendiri. Saya melihat karya-karya pakar-pakar yang lain daripada dalam negara dan daripada luar negara. Saya di situ saya membuat salinan terhadap nota-nota yang menarik. So bila saya masa cuti sekolah tu saya buat. Saya ingat masa cuti sekolah saya pergi ke perpustakaan JAKIM dan saya balik, saya study dan saya buat latihan. Semasa saya di tingkatan 5, semasa cuti penggal, saya tak ingat, saya rasa cuti penggal pertama begitu, saya mula ingin mendedahkan diri saya untuk terlibat dalam pertandingan. So pertandingan yang besar yang pertama yang saya sertai adalah pertandingan khat yang peringkat kebangsaan yang telah dianjurkan oleh Muzium Kesenian Islam Malaysia. Pada masa tu memang kita mula masuk tu bukan untuk menang, tak mengharap pun. Sebab bila mula melangkah ke muzium tu, masuk ke Dewan Utama Muzium Kesenian Islam Malaysia tu, memang kita lihat kita ni sangat kerdil lah. Jadi sebenarnya penglibatan dalam pertandingan itu sebenarnya dia memberikan satu exposure baru pada kita lah. Kita eksplorasi, kita pendedahan yang baru kepada kita. Kita boleh melihat kita berada di tahap yang mana. So dekat situ kita boleh membuat perancangan balik, bagaimana kita nak memperbaiki diri kita supaya boleh meningkatkan kualiti ataupun kemahiran kita dalam bidang ni. Jadi yang itu paling besar. Saya rasa pertandingan tu dah lama dah tak dengar. Pertandingan tu dianjurkan oleh Muzium Kesenian Islam Malaysia. Masa tu iklan dia di dalam akhbar lah. So saya menyertai. Tak dapat nombor apa-apa, tetapi dapat pengalaman. Itu yang paling berharga lah. Kemudian bila saya menyambung pengajian saya di Pusat Matrikulasi UIAM, semasa tu saya mula bergiat aktif. Saya mula untuk menunjukkan bakat saya lah. Sebagai masa tu saya terlibat dalam Ta'aruf Week. Ta'aruf Week ni apa ya? Minggu Ta'aruf. Minggu Ta'aruf. Saya jadi AJK, Preparation and Technical, yang dipanggil Prep and Tech masa tu. So saya bertugas untuk menyediakan banner dalam bahasa Arab dan tulisan Arab, dan juga backdrop dengan menggunakan polystyrene masa tu. Jadi dengan menggunakan polystyrene masa tu agak renyah lah. Kita tidak ada PowerPoint masa tu. Zaman tu tidak ada PowerPoint, semua kena manual. Jadi masa tu orang kata dia meningkatkan lagi saya punya cara penghasilan karya tu lebih, bukan di atas kertas sahaja, tetapi dia lebih lagi daripada itu, di atas canvas, di atas kain. Jadi dia menambahkan lagi pengalaman saya dalam bidang ni, sehingga saya diberi kepercayaan oleh satu kelab seni yang ada di Pusat Matrikulasi masa tu untuk membuat satu pengisian khas bengkel khat. Bengkel khat untuk semua audiens yang ada di dalam Dewan. Dewan tu namanya Dewan Al-Malik Faisal. Dewan Al-Malik Faisal masa tu. So pada malam itu saya membuat demo secara live
Dan itu juga merupakan pendedahan yang paling mencabar, yang paling baru, yang paling berkesan dalam hidup saya, sehingga saya merasakan khat ini merupakan perjuangan lah. Saya merupakan perjuangan saya lah. Tapi bukanlah saya nak katakan dekat sini saya adalah orang yang terbaik. Saya boleh kongsikan apa yang saya tahu, apa yang saya mampu. Kalau kata antum nak meletakkan saya dengan khatat ni, maksudnya penulis-penulis khat yang profesional di luar sana, mungkin saya jauh ketinggalan lah. Mereka tu lebih power lagi lah daripada saya. So saya harap semua dapat ingat apa yang saya kata tadi. Saya kata belajar khat ini dia tak boleh tergopoh-gapah, tak boleh tergesa-gesa, tak boleh terus belajar sekali terus pandai, tak boleh. Dia mesti kena belajar dia punya apa, kita kena kenal apa itu khat nasakh, kita kena tahu teknik-teknik penulisan khat nasakh, khat riqa'ah dan khat sulus ni. Kemudian kita susuli dengan latihan. Kalau saya bagikan persen ilmu dan praktik, saya boleh katakan ilmu tu hanya 20% saja, praktik tu 80%. Okey, ilmu tu 20% saja sebenarnya, praktik tu yang 80%. So bila kita nak praktik ni, kita perlukan masa, kita perlukan kesabaran, kita perlukan peralatan dan sebagainya. Okey, jadi ini saya punya mukadimah saya lah, sebagai permulaan kepada kelas kita pada pagi ini insya-Allah, atau pada hari ini insya-Allah. Okey, semoga perkongsian ringkas yang saya bagi kepada antum ni boleh membuka minda. Orang kata antum boleh set minda antum sebelum kita betul-betul belajar khat ni, kita dah terbuka minda kita. Okey, nanti saya bagi pula penerangan tentang peralatan-peralatan yang antum perlu cari, ya. Selain daripada buku yang telah dibeli, kita juga memerlukan peralatan utama yang kita panggil qalam lah. Qalam ni maksudnya dia punya, kalau qalam dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu bermaksud pen lah. Qalam tu saya akan tunjukkan apa yang antum, jenis qalam yang macam mana yang antum boleh cari, ya. Kalau tak sempat hari ni, mungkin pada kuliah nanti saya akan terangkan insya-Allah. So hari ni kalau ada soalan, kita lebih pada ta'aruf. Okey, saya lebih pada ta'aruf. Kalau boleh saya nak kenal muka lah. Saya macam ni, saya cadangkan antum buat ta'aruf, sebutkan nama, sebutkan asal daripada mana. Okey, nama, asal daripada mana, tapi videokan wajah antum semasa memperkenalkan diri. Sebab saya perlu kenal lah. Sebab saya rasa rugi bagi seorang guru apabila dia ada anak murid, dia tak kenal muka anak murid dia. Okey, boleh ya, boleh buat macam mana yang saya cadangkan tu. Masa ta'aruf ringkas, sebutkan nama penuh dan sebutkan asal daripada mana, kemudian videokan, kemudian postkan di Telegram ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada soalan boleh terus tanya.